keseluruhan melainkan satu ayat saja. Surah ini adalah merupakan surah Madaniyah secara keseluruhannya, ya. Seperti namanya dalam surah-surah yang terkenal dengan surah Madaniyah ini, yang diturunkan, kalau kita nak nisbahkan Madaniyah ni, diturun di Madinah, begitulah keadaan dia. Tapi ulama ulumul Quran banyak membahaskan, iaitu yang paling masyhurnya iaitu surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, selepas hijrah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Sebab itu dah dikenal sebagai Madaniyah. Kita sebut surah Madinah, surah Madaniyah, ya. Jadi nisbahkan sebagai Madinah itu. Yang mana isi kandungan kebanyakannya dalam suratul Madaniyah ini, ayat-ayat yang diturunkan, ya, selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma di Madinah ataupun di Mekah, ya, merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, kerana situ pemerintahan, ya. Kebanyakan hukum berkaitan dengan peraturan tasyri' syariah gitu, ya, berkaitan dengan solatnya, puasanya, zakatnya, pentadbiran negaranya, ya, banyaklah berkaitan dengan fiqh, hukum fiqahnya, termasuklah padanya hukum-hukum berkaitan dengan faraidnya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ni begitu ayat dia, ya, ayatnya panjang-panjang, perbahasan dia pun. Jadi secara fizikalnya kalau kita tengok dalam Quran, dalam Quran, kita baca Quran hari-hari, kan? Hari-hari kita baca, boleh dikatakan hari-hari kita baca Quran. Kalau kita tengok bilangan keseluruhan ayat Quran tu, dia ada 604 muka surat, ya. 604 muka surat, lebih kurang 302 helai. Surah Baqarah saja, ya, dia ada 24 helai. 24 helai. Ya, 24 helai artinya berapa muka tu? Kalau satu helai 2 muka lah. Ya, artinya 48 muka surat. Ya, artinya dia ada 20 ain, 20 robok. Orang kata panggil dia 20 makrah. 20 ain pun boleh, 20 makrah pun boleh, ya. 20. Artinya juzuk pertama 8 ain. Artinya satu juzuk tu 8 ain. 8 makrah. Juzuk kedua pun begitu juga. Masih lagi dalam suratul Baqarah, 8 ain, 8 kali 8, 8 kali 2, 16 ain. Dan juzuk yang ketiga 4 ain. 4 ain. Ya, artinya semuanya ada 20 ain. 20 ain, dia ada 22 muka surat. Begitu keadaan dia, ya. Setiap surah tu dia, setiap juzuk tu dia ada 10 helai, 20 muka. Artinya ada 48 muka. Itu dari segi susunan fizikal dia lah, ya, layan kertas dia. Dan aghlabiahnya, kebanyakan kebiasaannya, setiap satu daripada muka surat tu lebih kurang dia ada 15 baris, ya. 15 baris, ya. Satu muka tu 15 baris. Lebih kurang ayat dia, setiap ayat itu, ya, lebih kurang 9 ke 11 kalimah. 9 ke 11 kalimah dalam satu baris Quran. Kaya lah. Anda kita ambil, kita 10 lah, senang cerita. 10 kali 15 baris, jadi 150 kalimah lah lebih kurang gitu. Mungkin lebih lagi, ya. Baik. Itu dari segi cara kita mencongak ataupun membilang jumlah secara umumnya, bukannya secara khususnya. Adapun perbahasan yang dibawa oleh ulama-ulama para mufassirin ini adalah secara khusus, supaya kita lebih tepat, ya, berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang sahih berkaitan dengan surah-surah yang dibahaskan. Baik. Perbahasan yang terdapat dalam suratul Baqarah ini merupakan tasyri', ya, iaitu permulaan, pelaksanaan syariat Islam dari segi akidahnya, dari segi muamalatnya, dari segi ibadatnya, dari segi jenayahnya, ya. 4 berkaitan dengan 4 hukum tasyri' itu, termasuk sekali bab berkaitan dengan akidah.
Tapi kebanyakan ayat-ayat yang merudukkan tentang akidah ni turunnya di Mekah kerana menyeru manusia itu kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbahasan yang berkaitan dengan tauhid, akidah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini banyak membicarakan tentang sifat-sifat kaum muslimin itu sendiri. Ada yang golongan yang murtad kepada Allah, ada yang golongan munafikin, ada yang golongan yang berpegang teguh kepada agama walaupun bergadai nyawa dan harta benda atau kekuatan di antara kedudukan orang-orang yang berada ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini Allah mengingatkan kepada kaum mukminin yang mana tentang pelanggaran-pelanggaran, penyaksian-penyaksian umat mukminin, umat Islam tentang bagaimanakah sikap Bani Israel. Kalau kita lihat di antara umat-umat yang terdahulu, Nabi sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad, penutup kepada para anbiya, di antara umat-umat banyak kita lihat Allah musnahkan kerana apa? Kerana engkar dia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah yang dikisahkan dalam surah Al-Baqarah tentang Bani Israel, yang mana mereka ini telah gagal menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Sebab itu sampai sekarang dia nak jadi khalifah, dia nak jadi leader kepada dunia sekarang. Tetapi kesannya gagal. Sejak dulu lagi dia telah gagal. Sejak dahulu apabila ditasyri'kan kepada mereka ni, dibawa kepada mereka itu akan para anbiya di kalangan Bani Israel ramai, daripada Bani Yaqub, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya mereka ini orang Bani Israel tidak patuh kepada Nabi mereka, melanggar syariat, dan dia gagal menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dan sampai sekarang dia menuntut untuk menjadi leader kepada dunia order baru sekarang. Tengok, dan perkara-perkara tersebut digambarkan dalam surah Al-Baqarah yang menjadi peringatan kepada kita. Bagaimana tindakan mereka. Ini di antara perkara yang banyak diulaskan ataupun dirakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ini. Baik. Kemudian di dalam surah ini terdapat ayat yang terpanjang sekali. Ayat yang terakhir kalau kita tengok muka surat terakhir tuan-tuan. Kalau muka surat terakhir itu sebelum surah Ali Imran tu, ayat dia wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihamun maqbudah fa in amina ba'dukum, lepas tu ayat amanar rasul. Sampai habis. Sebelum daripada itu ayat hutang. Berkaitan dengan hutang paling panjang. Cerita bab hutang ni pun panjang kan. Macam kalau kita hutang kereta tu panjang cerita dia kan. Begitulah keadaan dia. Ayat berkaitan dengan hutang tu, satu muka surat. Itu ayat terpanjang sekali dalam Al-Quran. Kalau ayat sebelum ni yang panjang juga, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu dalam muka surat dalam juzuk yang pertama dalam juzuk yang kedua. Tetapi dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, muka surat yang sebelum akhir, iaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah wal yaktub wal jumli lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Panjang ayat tu sampailah ayat seterusnya muka surat sebelah wa in kuntum ala safarin. Situ diajar kita bagaimana cara kita berhutang. Ayat ini panjang. Begitu yang surah tu yang panjang, surah Baqarah, dan di dalamnya terdapat ayat yang terpanjang. Dan surah Al-Baqarah ini juga dia ditutupi dengan taubat.
Dengan taubat ya, itu amanur rasul. Amanur rasul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ayat berkaitan dengan perintah taubat kepada Allah. Artinya mudah-mudahan pengakhiran kehidupan kita itu dipenuhi dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid akidah ya. Dan dalam surah Al-Baqarah ini juga ada satu surah yang teragung. Ada satu ayat yang teragung. Apa dia ayat dia? Iaitu ayatul kursi. Terdapat ayat yang teragung iaitu ayat kursi. Yang mana surah ini tentang dia menyebutkan tentang kedahsyatan hari akhirat. Dan keseluruhan surah Al-Baqarah ini dikenali sebagai surah menjadi pundak kepada surah. Pundak ataupun puncak. Puncak kepada surah-surah yang lain. Ya. Kerana apa? Kerana dalam surah Al-Baqarah itu menyeluruh keseluruhannya. Ya, terdapat padanya lengkap ya, berkaitan dengan tasyrik Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu terdapat dalam surah Al-Imran dan surah Al-Maidah dan surah An-Nisa. Itu lengkaplah bagi orang yang nak belajar syariat, sekurang-kurang dia menghafal daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Paling kuranglah kalau dia menghafal 10 juzuk. Pertama kan, dia hafal. InsyaAllah segala hujah ada dalam tu bagi orang. Tapi bagi untuk beginner, permulaan cukup dia menghafal surah Al-Baqarah. Kalau nak bagus lagi, hafal surah Al-Imran, kemudian hafal surah Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai surah Al-Anfal 10 juzuk. Sebab tu di Azhar ya, dia orang menghafal 10 juzuk. Orang Malaysia ni hafal 10 juzuk lah kalau ambil kuliah syariah ya. Tetapi kalau kuliah kalau orang Arab wajib 30 juzuk kalau di Azhar ya. Baik tuan-tuan beban hadirin hadirat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, permulaan dinamakan surah Baqarah ini ya, dinamakan surah Baqarah ini kerana di dalamnya terdapat kisah Baqarah, lembu betina lembu. Al-Baqarah itu maksudnya lembu betina. Yang mana Allah SWT perintahkan kepada Bani Israel untuk sembelih lembu tadi. Wa qala Musa liqaumihi fazbahu apa ayat dia? Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah perintahkan kepada Bani Israel sembelih lembu. Ini cerita dia ni cerita kisah yang panjang ya. Dia berdalil tentang nak menyembelih lembu ni. Sampailah menyusahkan dia juga. Ya, seperti mana Allah firman kepada dia, kau sembelihlah lembu. Dia bertanya pula lembu apa? Lembu jantan ke lembu betina? Ya. Lepas tu kata lembu betina, lepas tu lembu macam mana pula? Warna dia. Tanya warna pula. Lepas tu dah tahu warna tu, diperintah pula macam mana buat lembu ni ya, tak boleh digunakan untuk membajak. Waktu pula kan jadi payah ya, makin lama makin mendetail. Jadi akhirnya dapat juga, tapi keadaan yang sangat mahal. Harga lembu tu berapa? Harga dia kalau dibentangkan, disembelihkan lembu tu ya, letakkan emas, penuh emas di dalam kulit lembu tu. Begitu harga lembu tu ya. Ini kisah nanti kita akan jumpa dalam perbahasan tafsir nanti. Dan surah Al-Baqarah ini merupakan keutamaan surah yang sangat agung dan pahalanya amat besar. Surah ini dinamakan sebagai Fustatul Quran, atau kita panggil pundak kepada Al-Quran, puncak kepada Al-Quran ya, sebab tu nama Fustat ya, besar, hebat, megah kerana berisi padanya hukum hakam berkaitan dengan tasyrik. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian kamu
jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan menjauhkan dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Jadi kalau ketentuan ya, kalau adalah makhluk-makhluk lain masuk seperti jin ke syaitan, kalau nak ngelakkan daripada syaitan masuk rumah kita ya, ataupun jin masuk rumah kita tu, kita baca surah Baqarah. Biasa kita upah orang kan, paling budak tahfiz baca, boleh juga, tapi sendiri baca lagi bagus ya. Cara dia macam mana ya? Mula-mula kita basuh rumah dululah. Kita basuh rumah kita bersih, ataupun lap-lap dia ya. Kemudian kita bacakan surah Baqarah. Berapa lama nak baca surah Baqarah tu? 1 jam, 2 jam. Sebab satu juzuk berapa lama tuan-tuan baca? Katalah tuan-tuan baca satu juzuk 45 minit. Kalau budak tapi ni setengah jam dia baca. Ya? Setengah jam je satu juzuk tu. Katanya lebih kurang baca 2 jam lah habis. 2 jam baca surah Baqarah. Lepas tu baca surah Yasin. Ya? Surah Yasin. Dan banyak lagi lah. Kalau kita nak buat zikir kat situ, contohnya kita berzikir Ya Latif 1000 kali ya? Ataupun tuan-tuan baca 7 surah dalam satu hari itu 7 surah ya? Contohnya Maghrib tuan-tuan baca 4 surah, Isyak tuan-tuan baca 3 surah. Itu amalan harian kita kat rumah lah, ataupun di luar daripada rumah ya? Kalau ikut tertib dia surah ni, kalau kita baca 7 surah, ni cerita lain sikit kan, ya? Ini amalan lah, amalan. Kalau kita nak baca 7 surah satu hari tu, mula-mula kita baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Surah apa tu? Surah As-Sajdah. Lepas tu lepas surah Sajdah, surah Yasin. Mana dulu surah Yasin ke surah Sajdah? Surah As-Sajdah dulu. Lepas tu surah Yasin. Lepas surah Yasin, kita baca surah apa? Baqarah, surah kita baca surah apa? Surah Alif Lam Mim Tanzil, kemudian kita baca surah Yasin. Lepas kita baca surah Yasin tu kita baca surah Ad-Dukhan. Lepas tu kita baca surah Waqiah. Ya? Dukhan, Waqiah. Gitu. Itu waktu Maghrib. Ya? Lepas tu 3 surah lagi lepas Isyak. Lepas tu kita baca surah apa? Kita Tabarak. Lepas Tabarak kita baca surah Ad-Dahri, Al-Ataka, surah Al-Insan. Lepas tu surah Buruj. Apa dah? Apa tu amalan harian lah kalau kita nak baca surah. Tak sempat Maghrib, ataupun tuan boleh terus lepas Isyak pun boleh. Surah Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Dukhan, Al-Waqi'ah. Surah. Lepas tu surah Tabarak, surah Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Mulk. Kemudian surah Hal Ata 'alal Insan, surah Al-Insan atau surah Ad-Dahri. Lepas tu surah Al-Buruj, was-sama'i zatil buruj. Itu 7 surah satu hari ya. Baca. Baik, surah Baqarah ni ikut tertib lah. Kalau kita baca sampai giliran dia, ikut betul-betul baca. Kalau setahun sekali ke sampai. Tapi bila kita nak seperti mana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jangan jadi rumah kita tu seperti kubur. Berarti rumah tak mengaji lah, tak ada orang mengaji ya? Sebab apa? Rumah yang tidak ada orang mengaji dalamnya kabaitil kharab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti rumah yang runtuh. Orang yang tak mengaji ke rumah dia seperti rumah runtuh. Rumah runtuh ni katanya kalau rumah kayu ni tak boleh pakai lah. Pakar pun tak boleh buat bara kan, tak boleh. Tu betapa tak gunanya kan ya? Orang yang kalau tidak mengaji di rumah dia, adalah mengaji sikit-sikit, adalah mengaji setiap hari tu, adalah dia buat ulangan ya. Baik. Begitu juga dalam satu hadis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasarah wa la yastati'uha al-batalah. Ini berat ni ya. Bacalah surah Al-Baqarah sebab mengambilnya adalah barakah. Baca surah Al-Baqarah ni barakah. Yang terbalik, baca surah Baqarah. Yang terbalik lah, baca surah Baqarah barakah. Begitu. Dan meninggalkannya adalah khasarah, penyesalan.
Dan dia kata tukang-tukang sihir tidak dapat menguasainya. Siapa yang baca surah Baqarah ni, macam ada orang nak sihir rumah, tak dapat. Kadang-kadang kita nak, kadang-kadang baru ni ada kat rumah saya lah, rumah saya ada dua makhluk besar datang rumah saya lah. Dia nampak dalam mimpi, antara sedar tak sedar, datang besar datang. Dua ekor lah, bagi dua ekor ke dua makhluk kan. Lepas tu bila sampai rumah saya, dia kecil, langsung dia lari. Nampak? Sebab apa? Dalam rumah saya tu ada orang mengaji. Orang datang mengaji rumah, ada budak mengaji, ada anak-anak saya ajar gitu. Anak-anak suruh mengaji rumah, mengaji Quran. Kadang kami pun sama-sama mengaji Quran. Katanya nampak ada makhluk nak masuk, sihir nak masuk. Tak sampai ke rumah kita, terlalu pagar je dia dah kecut jadi kecil. Sebab itu tuan-tuan, ini dia antara kita kena beringat selalu dalam bab Al-Quran ini. Kita selalu menyebut COVID-19. Kita zikir hari-hari COVID-19 zikir. Kalau tuan-tuan sebut syaitan, jin syaitan, dia datang tak kita? Dia datang tak kita tuan-tuan? Dia dekat kat kita. Tapi kalau kita sebut COVID, dia datang kat kita. Tu yang COVID tak habis-habis tu. Dia diajar oleh Allah SWT. Surah apa? Surah Isti'azah. Waliyazabillah. Kita sebut je COVID. Waliyazabillah min zalik. Minta jauh Allah daripada aku. Artinya COVID tu jauh lah. Tapi kalau kita zikir di satu hari dengan pandang COVID, dengar COVID, tengok COVID kan, dalam TV tengok COVID, orang pun selalu, saya pun sebut COVID, sebut waliyazabillah min zalik, minta jauh oleh Allah. Dia jauh lah nanti. Kalau kita tak sebut, kita tak minta pertolongan Allah SWT, lagi tu dia membiak-biak kan? Membiak-biak. Itu saya banyak saya ingatkan begitulah, ingatkan diri saya, kita sama-sama ingat. Bila orang sebut je COVID, auzubillahi minasyaitanirrajim, sebut begitu tuan. Itu cara kita nak jauhkan dia. Kerana dia apa? Dia masuk daripada makhluk Allah utuskan. Macam syaitan, jin Allah jadikan. Cuma kita nak jauhkan daripada dia, kita bacalah Isti'azah. Kita ikutlah prosedur dia, peraturan-peraturan ni, ketetapan-ketetapan ikut. Di samping kita sentiasa minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah tadi pun ada sebut kan hari ini. Minta jauh kepada Allah daripada perkara-perkara. Begitu juga orang yang meninggalkan surah Baqarah ni khasarah, rugi. Dan siapa yang baca ni, sihir-sihir takkan masuk. Sihir tak masuk. Ada satu kisah lah di masa di Sabah dulu lah, seorang tuan guru lah. Dia masuk satu kawasan tu memang kuat orang sihir lah. Kenal kan, kadang-kadang tumbuh kat sini, kata dia tahu cerita kan. Kadang-kadang kemaluan tu tumbuh kat kepala dia buatnya sihirnya tu. Ada sampai macam itu sekali kalau tumbuh kat mulut, kat pipi tumbuh kat situ pula. Sihir punya pekerja. Dia kata apa? Dia garisnya satu garisan. Dia kata, kalau kau boleh langkah, kau selamat. Dia kata, kau boleh langkah. Biasanya dia kata, siapa langkah, putus dua. Putus badan dia dua. Punya kuat sihir dia. Tapi dia baca apa? Cara ayat daripada surah Al-Baqarah ni. Ayat kursi dia baca. 7 kali ayat kursi. Dia baca 7 kali ayat kursi, kemudian dia baca ayat mematah sihir. Maka dia langkah, tak ada apa-apa. Nampak tuan-tuan ni sihir pun boleh padam disebabkan oleh kebesaran ayat-ayat Quran ini, seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam satu hadis sahih Al-Busti diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal qur'ani suratul baqarah wa man qara'aha fi baitihi laylan walam yadkhul syaitanu baitahu salasa layalin wa man qara'aha naharan lam yadkhul syaitanu baitahu salasata ayamin. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki puncak dia, atau perkara yang menonjol. Dan sesungguhnya puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Barang siapa membacanya di rumahnya pada malam hari, nescaya syaitan tidak akan masuk di rumahnya selama 3 malam.
3 malam tak masuk dia. Dia tak jumpa pintu nak masuk. Dan barang siapa membacanya pada siang hari, nescaya syaitan tidak akan masuk di rumahnya selama 3 hari. Selama 3 hari itu dia tak masuk. Jadi kalau baca, dia tak tahan nak baca tiap-tiap hari dia kan. Ya. Begitulah keadaan dia, tuan-tuan. Yang pentingnya kita baca Quran. Baca Quran di rumah. Supaya sekurang-kurangnya rumah kita ini bukan macam kubur. Bukan macam rumah runtuh. Ya, macam nak ngelakkan 2 perkara itu. Yang paling besar sekali. Baik. Kemudian kita lihat pula bagaimana ya permulaan bagi suratul Baqarah ini dimulakan dengan huruf tahajji, ataupun kita pakai sebagai huruf hijaiyah, ya, iaitu dimulakan dengan alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ayat pertama. Bukan basmalah tu ayat pertama. Kalau basmalah tu ayat pertama pada surah Fatihah saja. Tapi surah Baqarah Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikira ayat. Kita tengok dalam Quran, dia tak ada tanda satu pada basmalah tu. Tinggal lagi dikira pada alif lam mim. Satu ayat. Ya? Alif lam mim ni tuan-tuan, dia bukan nama. Dia bukan isim. Kalau segi bahasa Arab dia bukan isim. Dia bukan fi'il, dia bukan perbuatan. Ya? Sebab itu dalam kaedah bahasa Arab dia ini merupakan mabni. Kalimah ataupun ayat mabni, bukan mu'rab. Ya? Boleh faham tak? Buat faham je. Artinya kita nak uraikan dia tak boleh kita nak bariskan dia. Kalau contohnya kalau mu'rab alif lam mimun, kita bariskan begitu kan. Tapi dia kena sebut huruf dia. Alif sebut tak alif lah, mim lam lah sebut. Dia tak boleh baca alama, tak boleh. Kita nak bariskan dia, itu namanya mu'rab. Ya, mabni dia jumuk, dia beku. Dia tak boleh nak dibariskan dengan baris apa-apa, melainkan surah tu Al-Imran saja kecuali. Dia mu'rab. Dia mabni nama dia. Baik. Kemudian lepas tulis alif lam mim tu dikira satu ayat. Itu pada mazhab kita. Mazhab kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tak, mazhab Kufi. Quran ni kita kata mazhab kita ialah mazhab Kufi. Ya, saya banyak kali saya sebut mazhab bacaan Quran kita adalah mazhab ahli Kufah. Mazhab Kufi lah, ahli Kufiyah, ahli Kufiyun nama dia. Baik. Kufi ni ada tiga qiraat ulama qiraat, iaitu Asim, Hamzah dan Kisai. Itu adalah ulama ahli Kufah. Ahli Kufah ni dikira alif lam mim itu sebagai satu ayat. Ya, seperti mana dalam matan Syatibi, dalam ilmu fawasil disebut apa? Huruf tahajiyul kufiyun lal witra ma tasin zirra. Apa makna dia? Imam Syatibi dalam Sa'ir Yazim menyebut, dia kata huruf tahaji, itu huruf-huruf hijaiyah ni lah, alif batal ni sampai ke ya tu huruf hijaiyah lah, ataupun kita pakai sebagai huruf tahaji. Huruf tahajil kufi, ya, ulama kita lah ahli Kufah. Ud maksudnya kira. Lal witra ma tasi nazira, kecuali 3 je dia tak kira. Iaitu apa? Iaitu lal witra, huruf witir. Huruf witir contohnya nun wal qalami wa ma yasturun. Tuan kalau buka surah Qalam tu, ya, nun dia tak kira ayat, dia ada tempat wakaf je. Jim ditulis itu kan, dia tak ditulis satu. Begitu yang seterusnya, sad, bagi apa? Qaf, kan? Yang satu huruf ni, satu huruf ini. Yang ini ahli Kufah dia tak kira ayat, tak kira. Tapi kalau yang lebih daripada 2, 3 dikira. Kecuali dia kata huruf witir tak kira satu. Lal witra ma'tasin, suratul Namli. Suratul Namli yang tasin, ada tak kira ayat.
walaupun 2 huruf. Macam Yasin, Yasin kira ayat. Ha kira ayat. Tasin dalam surah Naml itu tak kira ayat. Tu. Wazir ra, dan ada ra, huruf ra. Walaupun dia 4 huruf. Alif lam mim ra, ada ra. Ataupun alif lam ra, tak kira ayat. Kalau ada huruf ra. Ada 3 kan yang tak dikira oleh ahli Kufah sebagai ayat. Iaitu apa? Al-witra, huruf witir. Kemudian Tasin, surah Namli, iaitu bermula dengan Tasin tu, kerana wazir ra yang ada huruf ra. Ini ahli Kufah dia tak kira ayat. Ini dalam disiplin ilmu fawasil, tuan-tuan ya. Oh ya. Toha 2, dia tak ada huruf ra, okeylah. Dia bukan witir kan. Toha ni 2. 2 huruf. Apa lagi? Yasin, itu semua kira ayat. Yang tak kira ayat ni 3 kategori je. Iaitu huruf menunggal. Nun, wal qalami, sad, qaf. Itu kan yang satu huruf tu. Ya, itu tak kira ayat. Tapi lihat satu lagi kategori yang ada huruf ra. So alif lam mim ra. Itu tak kira ayat. Alif lam ra tak kira ayat. Itu ahli Kufah cara bilangan ya. Baik. Berbeza-beza kita ada 6 ulama adat cara mengira ayat Quran ni. Tetapi tuan-tuan, dalam ilmu qiraat ada juga bacaan saktah. Contohnya dia berhenti pada alif. Alif dia berhenti, lam dia berhenti, mim dia berhenti. Macam kita baca Yasin lah saktah. Mim arqalina hadha, begitu kan? Saktah kan? Saktah yang wajib lah 4 bila kita baca dengan wasal, 3 wasal. Itu belajar tajwid lah. Tapi riwayat Yaqub dibaca macam mana? Alif lam mim. Dia baca macam tu. Tuan-tuan jangan buat lah. Kalau tuan-tuan buat macam tu, katanya tuan-tuan punya riwayat salah. Balik rumah kan baca alif lam mim. Tuan-tuan berhenti sejenak. Kita tak perasan tu. Kadang-kadang kita buat, betul? Tak perasan kita buat. Rupanya salah kan? Salah dari segi riwayat. Baca tu tak salah. Sebab ada wajah membaca dengan saktah. Baca alif lam mim. Saktah lah tu. Saktah setiap alif lam mim dia saktah. Itu baca riwayat Yaqub Hadrami. Yaqub Hadrami. Kalau kita baca macam tu, tak sah riwayat lah. Tak sah. Nampak? Silap sikit je dia ni. Tapi kalau kita tak tahu kena belajar lah. Jangan kena tahu, tak tahu aku selamat. Tak. Kena tahu. Itu pentingnya kita belajar. Ya, belajar. Jumpa dalam tafsir, insyaAllah kita akan jumpa perkara berkaitan dengan ilmu kebahasaan, ilmu qiraat. Saya berbagai-bagai perkara yang berkaitan dengannya. Ya. Kemudian perbahasan berkaitan dengan huraian. Ya. Kalau kita tengok lagi dalam surah Al-Baqarah, sebelum saya ada sebut, tak salah tuan, saya banyak tempat mengajar tentang tafsir ni. Sini dah saya dah sebut ke tidak saya tak tahu. Surah Al-Baqarah ini tuan-tuan, dia diturunkan oleh Allah SWT, diiringi oleh 80,000 orang malaikat. Mengiringi surah Al-Baqarah turun. Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunia ni, diiringi oleh 80,000 malaikat. Surah Al-Baqarah. Subhanallah. Ya. Ada pengiring dia. Bukan saja turun ni, ada pengiring dia turun. Dia lepas tu baru dia turun pada Nabi satu ayat itu ya. Tertib dia. Ikut keadaan masa ketika di Madinah. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia memfaqihkan surah Baqarah ni 12 tahun tuan-tuan. Dia faqihkan surah Baqarah ni, dia alim dalam surah Al-Baqarah ni dari segi apa segala aspek hukum berkaitan dengan dia, faqih, ya, 12 tahun. Ya.
Subhanallah. Tu Sayyidina Umar tuan-tuan. Sayyidina Umar. Agak kita kalau mengaji sekejap je selesai kan. Sebab apa? Setelah dipelupuri oleh ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in. Jadi kita senang. Ya. Itu pun payah juga nak mengaji ya. Payah juga. Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar. Dia memfaqihkan surah Baqarah ini 8 tahun. Bapak dia 12 tahun, dia 8 tahun. Ayah dia dah pelupur kan. Itu kehebatan surah. Dia faqih. Kita ni tak faqih-faqih surah Baqarah. Surah Fatihah pun entahlah. Faqih tak faqih. Mudah-mudahan lah insya-Allah. Ya, kita dah khatam dah itu surah Fatihah kan. Tafsir. Mudah-mudahan kita faham. Ya. Tapi faqih ini tu. Faqihnya. Tapi kalau saya tanya balik semula, boleh jawab kan ni surah Fatihah ni? Surah Fatihah ni ada berapa huruf semuanya? Tak betul. Bismillah berapa huruf ada? Saya yang tahu dia ni, saya tahu. Saya tahu dia tu tak ada jawab. Itu kan? Ini kita tanya sendirilah. Kita tanya sendiri. Bagaimana kita dengan Quran? Kita dengan Quran, ya? Kita baca macam mana, betul tak kita baca surah Baqarah? Dalam bab kita baca satu hal. Faqih dalam bacaan, faqih dalam ilmu tajwidnya, faqih dalam ilmu berkaitan dengan syariat yang terdapat dalamnya, asbabun nuzulnya. Ya, sebab dia berada dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apalagi saya sebut tentang suratul Baqarah ini tuan, ya. Kalau orang menghafal Quran tuan, ya, surah Baqarah ni dia menghafal. Tapi syarat menghafal ambil talaki dengan guru lah. Ya. Kalau biasanya kalau orang biasa saja, kalau dia tiap hari dia menghafal, dia boleh menghafal satu hari satu ain. Dia boleh menghafal. Artinya kalau dia menghafal surah Baqarah tu kalau 20 ain, 20 hari lah. Maksudnya begitu. 20 hari. Tetapi nak mengingat ni tuan-tuan, kena buat wirid. Ini pengalaman kami lah, masa belajar dululah. Kawan-kawan saya begitu, tanya dia macam mana, yang kuat ingatan dia tu kan. Dia pun buat wirid 40 hari dia pun lancar lah. Macam Fatihah dia baca. Tak percaya tuan-tuan, siapa ada anak yang tahfiz tu, tiap-tiap hari dia kena baca surah Baqarah. Hari-hari dia baca, hari-hari. Artinya 20 ain tu 2 juzuk, 3 juzuk tu, ya, 2 juzuk setengah lah, ya, baca hari-hari. Mula-mula dia baca cara pandang-pandang ingat antara hafal dengan tak hafal kan. Lama-lama masuk dah sampai 20 hari tu masih lagi dia tak kuat. Pengalaman lah. Lepas tu masuk hari yang ke-30, hari ke-40 dia dah mula kuat ingatan dia. Ya? Biasa hari yang ke-40 tu dia dah kuat 40 hari. Kalau tak kuat juga tuan-tuan, lajak sampai 100 hari. 100 hari. 100 hari tu katanya orang yang paling slow lah, macam saya lah. Saya 100 hari saya slow, 100 hari saya wiridkan hari-hari baru lancar macam Fatihah macam tu, ya. Tapi sekarang tak tahulah, kan. Tak dapat nak baca hari-hari pasal giliran tu dulu hari-hari diwiridkan hari-hari. Masa belajar dululah tu cara kita buat menghafal Quran ni, kita wiridkan hari-hari. Contohnya habis surah Baqarah kita wirid pula surah Ali Imran, kita wiridkan 40 hari. Wirid hari-hari baca secara hafal. Suruhnya bawa begitu keadaan. Sampailah khatam 30 juzuk. Wiridkan dia. Ya. Kalau tak wirid, lain yang diwiridnya nanti. Ya. Okey tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan ya menjadi panduan kepada kita lah sikit-sikit dalam kita mendekatkan diri kita dengan suratul Baqarah ini. Cukup kan? InsyaAllah kita sambung kemudian dalam pembicaraan berkaitan dengan tafsir daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima yang berkaitan dengan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maaf atas segala kekurangan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.